Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan pernah dengar tak apa yang dinamakan sebagai stamp duty? Stamp duty ni dia bukan macam stamp yang kita tampal tu nak hantar surat kan. Stamp duty ni kalau dalam hartanah tuan-tuan puan, dia adalah sejenis cukai. Cukai apa? Cukai yang dikenakan ke atas seorang pembeli hartanah. Di hartanah ni tuan-tuan puan, dia ada banyak cukai terlibat tau. Orang nak membeli kena cukai, orang yang nak menjual pun kena cukai. Dalam video ni saya nak sharekan kepada tuan-tuan puan tentang persoalan macam mana nak kira stamp duty, cukai yang terlibat bila kita nak beli hartanah. Sekiranya anda mempunyai persoalan ini, steady, dia macam ni. So, dalam pengiraan cukai stamp duty kepada pembeli, dia ada jadual dia tau. Okey, secara asasnya kita fahamkan dia punya asas kiraan dia. Dia terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu apa yang dinamakan sebagai 1%. Dia harap tuan-tuan boleh nampak dengan baik. Saya punya contengan ni, lukis-lukis baru lagi senang nampak. Kalau kita terus bercakap macam tu, nanti susah kita nak bayangkan. 2%, kemudian dia ada 3%, kemudian dia ada 4%. Apa maksudnya? Dia macam darjat lah tuan-tuan puan. Kalau kita beli hartanah, so 100,000 yang pertama, nilai 100,000 yang pertama kena 1%. Yang seterusnya kita panggil sebagai segmen ataupun darjat yang seterusnya, darjat 400,000. Tak apa, pelan-pelan. Nanti kita tengok macam mana dia punya simulation pengiraan dia. Kemudian darjat yang ketiga, segmen yang ketiga iaitu 500,000, 3%. Kalau lebih, kalau gabung yang atas ni dah jadi sejuta kan? 100 campur 400 campur 500 dah jadi sejuta. Kalau rumah yang kita beli lebih daripada sejuta, maka dia akan dikenakan, lebihan itu dikenakan 4%. So ini tabelnya, ini jadualnya. Apa panduan daripada jadual ini yang boleh membantu kita faham berapa yang kita kena ready untuk bayar stamp duty. Okey, contoh, saya beli rumah yang bernilai 300,000. 300,000 ni kita kena segmentkan. Di dalam 300,000, 100,000 yang pertama, nampak ni, 100,000 yang pertama daripada 300,000 sama dengan kena kali dengan 1%. Pasal apa? Dia dah bagi tahu dah. 100,000 yang pertama, 400,000 yang seterusnya, 500,000 yang seterusnya, dan selebih daripada itu dia kena 4% kan. So kita ambil dalam 300,000, 100,000 yang pertama tu 1%. Jadi kalau 100,000 yang pertama 1%, maka 100,000 kali 1% sama dengan RM1,000. So kalau dalam keadaan yang lagi lebih tu, baru 100,000 se, ada 200,000 lagi. Okey, relax. 200,000 tu kita masukkan dalam segmen ini. 200,000 dia dah berada dalam darjat yang kedua. So 200,000 kali dengan 2%, 200,000 kali 2% dia jadi 4,000. Sekarang ni berapa stamp duty untuk rumah 300,000? 1,000 campur 4,000 sama dengan RM5,000. So daripada hasil pengiraan kita ni, kita dapatlah RM5,000. Itu cara kita pecahkanlah daripada nilai hartanah yang kita beli tu, berapa pecahan-pecahan persen yang dikenakan. Itu satu contoh senang. Saya bawa satu contoh lagi untuk senang nampak. Sonok sikit, bila nampak tu barulah sonok berbaloi kita tengok video tu kan. Contoh yang kedua, katalah saya beli rumah yang bernilai, ni RM500,000 tadi. Saya beli rumah, kita ambil contoh rumah yang bernilai RM700,000. Sekarang ni kita ambil contoh RM700,000. Okey, saya ada duit sikit, beli rumah RM700,000. Jadi kita pecahkan ikut dia punya segmen. RM100,000 yang pertama, kita buat kali lain. RM100,000 yang pertama kali dengan 1% sama dengan RM1,000. So ada lagi RM600,000. So dalam benda ni kita dah nampak dah. So the next 400,000 kita masukkan kali dengan 2%, maka dia jadi RM8,000. Setakat ni dah habis ke RM700,000? Belum. Baru RM500,000 se kita pecahkan. Cantik. Kalau boleh nampak tu okey. So ada baki lagi RM200,000. RM200,000 tu kita turunkan ke bawah ini dalam segmen, dalam darjat yang 3%. Because why dia dah lebih RM500,000. So RM200,000 kali dengan 3% sama dengan RM6,000. Jadi akhirnya sekali kita jumlahkan berapakah nilai stamp duty untuk rumah bernilai RM700,000. So kita campurkanlah 1,000 campur 8,000, 9,000 campur 6,000 jadi RM15,000. Itulah kadar cukai yang kita perlu bayar untuk rumah yang bernilai RM700,000. So sama juga tuan-tuan puan, kalau simulasi lain, contoh lain, kalau lebih 1 juta se, so masukkanlah dalam kita punya pengiraan yang lebihan daripada sejuta tu, maka dia akan masuk dalam darjat 4%. Dia harap membantu siapa yang ada persoalan tentang macam mana nak kira. Asas sikit lah tuan-tuan puan. Biasanya kita serahkan pada lawyer akan hantar kepada LHDN untuk buat taksiran berapa kita punya stamp duty. Tapi okey lah, untuk tujuan video ni kita faham sikit bagaimana LHDN mengeluarkan satu-satu taksiran cukai stamp duty kepada pembeli yang ingin membeli satu-satu hartanah itu. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.